Jaga cik Najmi. Video cik Najmi tu. Cik Najmi. Dia fikir sendiri macam mana buat video terbaik. Wah, macam movie ni. Movie. Nampak Ali Tote. Ali Tote 5 juta untung kau. Mak Tote. Mak El Tote eh? Ali Mak El Tote Tote. lah. Mak El Tote. Ali Tote. Nama baru tu. Maafkan. Kata balik ada hari Tote. Okey. Onjek. Bismillah. Naik. 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 Upet tak safe pun. Naik juga. Upet pun kacau juga. Dengan upet pun kena sambutan juga. Letak je kat dinding pun tak apa. Dengan upet pun kena. Saya isyak kita manusia. Sebab masuk ni sini. Sebab ni. Okey. Kabel ni kita longkang di dalam tau. Longkang ni satu kaki. Dalam dia memang satu kaki. Dalam dia memang satu kaki. Lepas tu kita yang simen. Lepas kita dah lay kabel tu kita masukkan dalam trunking. Dalam trunking memang ada ruang, memang selamat. Sepanjang trunking kita masukkan. Lepas tu kita simen. Kita tak pakai pasir, kita tak pakai batu. Simen semata. Kita ambil simen 50 kilo tu punya banyak, kita taburkan simen dekat sini, kita siram air sampai dia keras. Tak ada batu. Maksudnya tak ada, kita dah test memang tak ada masalah tentang kabel ni. Dan ada orang kata, kenapa tak guna armor kabel? Ni. Ada orang tanya, okey tuan. Tolong ambil armor kabel tuan dalam tu. Tolong ambil armor kabel. Kenapa kau tak guna armor kabel? Okey tuan-tuan. Armor ni kalau kita buat kerja dekat jalan, contoh tempat yang dilenyek, yang selalu kenderaan lenyek, kereta ke, van ke, lori ke lenyek, baru kita pakai armor kabel. Sebab tempat tu dia impact dia tu heavy, berat. Sebab armor ni, okey, beza armor dengan bukan armor sama je, tetap kabel. Tetap kabel. Armor ke, armor ni armor kabel nama dia. Armor kabel ni bukan armor. Tetap kabel yang sama. Bezanya kalau armor kabel ni dia ada armor je ni macam ni. Dia ada armor. Untuk jangka masa panjang kurang bagus sebab dia panas. Nampak? Sebab dia melekat, nampak? Dia tak bebas. Semua dah grip. Nampak? Dia dah grip. Jadi dalam tanah ni panas. Itu masa dulu, okey tuan-tuan. Ramai tengok saya buat kerja biasa-biasa, rumah-rumah biasa, banglo. Permulaan saya adalah kontraktor lampu jalan. Kontraktor lampu jalan, kontraktor kerajaan. Saya buat job besar-besar. Job dengan kerajaan saya buat. Job dengan PBT lampu jalan. Banyak job. Saya kahwin dulu pun dengan hasil duit untung buat job lampu jalan. Jadi pengalaman kita, armor kabel ni banyak rosak. Tak percaya, tuan-tuan pergi kat tempat tuan-tuan, jalan kat main road. Tuan-tuan pergi dekat, tuan-tuan duduk kat mana sekarang? Jalan kat main road, cuba tengok lampu jalan, banyak tak fly? Banyak fly. Bawa, sebelum dia fly, lampu jalan tu guna kabel apa? Ni, kabel armor. Lampu jalan tu baru dalam tak sampai 10 tahun. Saya kontraktor lampu jalan. Saya tahu. Banyak sangat kat main road. Kat JB banyak je. JB pun sama. Sama-sama. Okey, tuan-tuan pergi kat Ampang, kat KL, kat Selangor, kat Negeri Sembilan sekalipun, kat Seremban. Tengok, dekat JB Sama. lampu jalan banyak fly. Fly. Sebab apa? Sebab armor kabel rosak. Tahu tak kenapa dia rosak? Sedangkan tempat lay kabel tu tak ada kereta lenyek pun. Betul tak? Dia dekat tengah-tengah antara divider. Dari divider ada tanah, armor kabel dalam tu, lepas tu lampu jalan macam ada susun juga. Tapi kenapa rosak? Sebab dekat ni dia panas tau. Dia panas sebab apa? Dia grip tau. Dia tak boleh, dia tak ada ruang. Armor ni dekat ni clear. Armor ni untuk melindungi dia daripada rosak saja kalau ada impact. Tapi kesan negatif dia panas. Jadi macam yang kita pasang sekarang, ini
kita pasang sekarang ni, ini bukan tempat lenyek. Tak masuk kereta kat sini. Sini customer akan buat letak kipas, letak table, letak minum-minum semua. Kereta dekat sini nanti. Ni pakai kereta dalam ni. Ni. Ini sebesar-besar ni siap ada aircon. Ini tempat parking kereta. Ini bukan tempat parking kereta. Jadi ini bukan tempat yang dilenyek-lenyek. Kita gali satu kaki, letak konkrit lagi. Jadi tak perlulah pakai armor. Sebab apa? Sebab kalau saya pakai armor, kabel akan, potensi kabel akan rosak. Saya pengalaman berbelas tahun. Saya pergi buat checking rumah customer. Cukup banyak kes kabel armor pecah. Sebab apa? Dia panas. Bila pakai kabel yang ini, selai-selai ni, sepanjang-panjang ni dalam dia ada trunking. Di sana ni, trunking ni. Ada trunking. Tekan kalau tabur. Dalam ni nampak trunking. Nampak tu? Ni. Trunking. Ada ruang. Nampak? Ada ruang. Tekan kalau tabur. Bila ada ruang, dia kurang panas. Bila dia kurang panas, kabel potensi kabel pecah tu kurang. Jadi kabel boleh tahan lama. Beza dia, kabel yang sama, cuma dia tak ada armor saja, dia tak ada kawat. Tu saja. Kawat tu untuk tempat yang heavy impact. Macam kat nak lintang jalan contohnya. Macam kat rumah tak perlu pasang. Janji kita cover dengan trunking, PVC trunking ke atau metal trunking. Lepas tu kita simen dah cukup. Dia dah kuat. Faham tak? Jadinya kita yang buat benda ni. Kita yang simen dari sini sampai hujung sana kita simen. Kan? Kita yang tu belum plaster lah macam tu. Masih ni. Jadi masa kita buat ni ni belum plaster lagi. Mungkin ada masalah, mungkin ada orang sabotaj dekat sini. Tuan-tuan tak payah sembang dengan saya lah. Saya buat kerja belas tahun. Kita dah tahu dah. Kalau luka disebabkan tak sengaja macam mana, disebabkan kabel luka kita buat kesilapan macam mana, luka disebabkan sabotaj macam mana. InsyaAllah semua kita dah tahu. Pengalaman kita dah mengajar kita. Jadi tuan-tuan, kepada yang acah-acah pandai tu, Allah bagi akal suruh fikir, bukan suruh hafal. Dalam buku tulis, underground guna armor. Pernah tanya tak kenapa kena guna armor? Tanya kenapa. ST kata earding. Bila buat earding kena pakai, kena dapat resisten 10 ohm ke bawah. Ada tanya tak kenapa kena pakai dapat 10? Ke ikut je. Ramainya netizen, ramainya electrician, ramai wireman, kontraktor elektrik, dia tak bertanya pada diri dia sendiri. Kenapa ST tetapkan 10 ohm? Adakah 10 ohm tu paling bagus? Tak. Ramai netizen kata, ST tetapkan 10 ohm. 10 ohm tu lah paling bagus untuk earding. Ramai cakap macam tu sebab anda menghafal. Anda tak guna akal anda untuk fikir. Jadi untuk berjaya, jangan suka menghafal, suka berfikir. Earding paling bagus 0 ohm. 10 ohm tu maksima untuk luluskan peraturan saja. Faham tak? Jadi fikir kenapa ada armor kabel, kenapa tak ada armor kabel. Bila ada suatu peraturan ditetapkan, fikir kenapa peraturan ditetapkan macam tu. Kenapa dia macam tu? Tanya kenapa. Cari jawapan. Macam tu. Fikir, jangan jadi orang suka menghafal, jadi orang suka berfikir. Orang yang kreatif ada orang yang suka fikir. Tapi orang yang tak kreatif, orang yang suka menghafal. Orang yang suka menghafal ni yang banyak bunyi, sembang lebat. Baca, tulis komen. Baca, tulis komen. Dia pun tak faham apa yang dia komen. Okey? Kita akan lay kabel armor. Kita tak ada masa. Kita sebenarnya kita nak trace. Memang ikut hati je, kita nak trace, kita nak cari mana tempat mana tempat yang sabotaj tu. Memang kalau ikut hati kita nak trace, kita nak cari mana tempat yang sabotaj ni. Tapi nak buat apa? Tak ada faedah. Melambatkan kerja. Nak puaskan hati, melambatkan kerja, kos akan meningkat. Kita sekarang nak kurangkan kos. Sebab Allah dah bagi banyak job. Kita nak lari banyak tempat nak pergi lagi. Jadi kita tak apalah. Kalau betul lah insya-Allah kita tak tuduh, tak nampak. Tapi dari pengalaman kita syak itu sabotaj. Jadi kepada yang sabotaj tu antara dengan Allah lah. Saya tak marah. Saya tak terkilan, saya tak kecil hati sebab apa? Semua daripada Allah. Kalau saya marah, saya mengeluh, saya komplain sini, komplain sana, salahkan sini, salahkan sana, saya salahkan siapa tuan-tuan? Saya salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Siapa yang bagi musibah ni? Allah yang bagi.
Kita sakit. Ramai orang bila sakit suka sangat menyalahkan Allah. Macam mana? Bila sakit mengeluh. Bila kena tipu, salahkan orang sini, salahkan sana, tuduh sini, tuduh sana. Bila ada musibah, kereta rosak, salahkan ni, salahkan situ, asyik mengeluh aja. Anda tahu tak, bila anda buat macam tu, anda salahkan siapa? Anda salahkan Allah. Sebab siapa yang izinkan jadi musibah tu? Allah yang izinkan. Ada sebab. Terima dengan hati terbuka, perbaiki, selesaikan masalah tu supaya musibah tu dapat diselesaikan. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki lagi banyak pada kita. Stop mengeluh, stop salahkan siapa. Cukup ramai orang suka menyalahkan Allah. Jadi bila dapat Allah bagi benda baik, happy, seronok, gembira. Bersyukur, angkat tangan bersyukur, alhamdulillah. Sujud syukur semua. Tapi bila Allah bagi musibah, mengeluh sini, mengeluh sana, salahkan sini, salahkan sana. Maksud anda perlu kuat iman lagi. Okey? Jadi kita akan hack balik. Kita hack sikit je lah, banyakkan tile. Ni kertas tau. Jadi ni lembut. Jadi potong, kita balik. Kita dah cepat. Air kena siap lah. Okey? Semoga memberi manfaat terbaik. Assalamualaikum.